Hai kelas. Okey, hari ni saya nak masuk tajuk persilangan. Okey, macam yang awak tahu, persilangan ada kaedah pandangan pinggir dan kaedah satah pemotongan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita perlu tahu basic untuk persilangan ni. Okey, persilangan ni sebenarnya apa? Okey, sebenarnya konsep dalam persilangan adalah pencantuman permukaan objek dengan sesuatu objek yang lain. Okey, ia akan menghasilkan garisan persilangan. Sebelum kita masuk kaedah pandangan pinggir ataupun kaedah satah pemotongan, okey, awak kena tahu basic dia. Okey, persilangan ni sebenarnya dia macam unjuran ortografik. Okey, dia ada pelan, dia ada hadapan dan dia ada sisi. So kita kena lengkapkan rajah yang diberi. Okey, contoh. Okay, kalau awak tengok soalan 1. Okay, contoh ada pelan, ada hadapan dan ada sisi. Dia macam unjuran ortografik dan kita boleh pakai juga 45 darjah. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, pelan kita tengok gambarnya penuh. Okay, sisi pun sama. Tapi bila kita tengok pada hadapan, pandangan ini ada terputus. Maka kita perlu siapkan pandangan ni, lengkapkan dia mengikut objek B. Okay. Langkah pertama awak adalah nomborkan terlebih dahulu. Pada pandangan hadapan, apa yang kita nak lukis adalah gambar rajah di sini. Okey, di sini dan di sini. Okey, di mana untuk mendapatkan gambar ini pada pandangan hadapan, kita nomborkan dulu. Okey, so kita boleh nomborkan pada objek. 1, 2, 3. Begitu juga kita transferkan nombor ni pada pandangan sisi. 1, 2 dan 3. Okey, kemudian kita boleh unjurkan 45 darjah. Okey, untuk unjurkan 45 darjah, awak kena cantumkan hujung. Hujung poin ini bersama hujung poin ini dan hujung poin ini bersama hujung poin ini. Okey, contoh awak tarik dia straight. Okey, awak gunakan T-square, awak unjurkan. Okey, begitu juga garisan tengah. Garisan tengah jumpa garisan tengah. Okey, maka pertemuan di antara titik persilangan ini kita garis. Dan kita akan dapat unjuran 45 darjah. Boleh juga buat untuk soalan ini, boleh juga awak tak buat. Tak apa. Okey. Dan awak unjurkan titik ni. Nombor 1. Okey. Nombor 1 ni bila kita bawa ke 45 darjah dan kita pantulkan, dia akan terkena pada objek di sini. Ini nombor 1. Okey. Begitu juga nombor 2. Bila kita bawa nombor 2 naik atas. Okey. Bawa nombor 2 naik atas. Kita unjurkan. Dia akan terkena pada poin ini. Nombor 2. Ini nombor 1. Okey, sama juga dengan nombor 3. Bila kita unjurkan nombor 3, okey, kita bawa ke pandangan pelan, dia akan bertemu di sini. Ini adalah persilangan yang kita kena bawa turun. Okey, kemudian kita unjurkan pada pandangan sisi ni, kita bawa ke pandangan hadapan. Okey, sama juga dengan point. Semua titik yang ada lah 1, 2 dan 3. Okay, dan kita turunkan nombor 1 yang ke atas tu. Kita turunkan. Yang ni semua awak pakai garisan binaan ya. Okey, dan awak bawa turun nombor 2 dan nombor 3. Okey, makanya kita dah dapat pertemuan dah. Nombor 1 jumpa nombor 1 di atas, turunkan. 1 jumpa 1 di sini adalah nombor 1. Okey, dan awak bawa lagi nombor 2 dan nombor 3. Okey, nombor 2 bila bawa, dia selari dengan nombor 3 pada pandangan pelan. Kita bawa turun, pandangan sisi bawa ke hadapan, 2 dan 3 pun selari. Maka bila awak bawa di sini akan jadi nombor 2 atau nombor 3. Maka garisan objek kita adalah bentuknya begini. Okey, jangan lupa di setiap
Garisan yang ni awak perlu sambungkan. Okey, dan juga sambungkan yang atas. Yang ni. Okey, dah siap. Okey awak, macam mana? Boleh buat tak? Okay, saya harap semua orang boleh buat. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bagaimana pula kalau ia adalah silinder? Maka persilangannya akan membentuk lengkung. Okey, awak tengok contoh soalan ni. Ni soalan kedua. Okey, awak tengok sini. Kita buat dalam bentuk silinder. Maka persilangan untuk segitiga ini, bila berjumpa dengan silinder, dia akan jadi satu lengkung. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita ada pelan, hadapan dan sisi. Kita perlu juga lengkapkan bahagian hadapan. Okey, yang pertama sekali awak boleh bahagikan kepada 4 bahagian pada satu-satu garisan. Okey, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. So yang belakang ini akan jadi nombor 1, ini akan jadi nombor 2. Okey, ada nombor 3 di situlah. Okey, then awak turunkan, ini nombor 1, ini nombor 2 dan nombor 3. Okey, so sekarang ni awak perlu buat 45 darjah dahulu. Okey, sambungkan garisan tengah ini dengan garisan tengah pada pelan. Okey, unjurkan dari sisi, unjurkan dari pelan. Dapat satu persilangan. Unjurkan pula dari hujung sisi. Okey, dan juga dari bahagian bawah pelan. Okey, ada persilangan di situ. Kita bawa 45 darjah. Okey, makanya bila awak dah ada satu segitiga yang berada pada satu silinder, awak perlu bahagikan garisan. Katalah garisan 1 ke garisan 2, awak perlu bahagikan kepada 4 bahagian. Pembahagian ini tidak semestinya sama. Okey awak, kita bahagikan. 1, 2. Okey, maka kat sini akan dapat titik 1, poin kedua, poin ketiga, titik 2. Okey, awak boleh tambah nombor. Katalah ini awak ambil nombor 4. Ini awak ambil nombor 5. Belah sini kita perlu buat tak? Okey, disebabkan bila kita lipat dua gambar ni dia akan sama, maka bentuknya simetri. So kita tak perlu buat bahagian sebelah sana lah. Okey, sebab gambarnya akan sama. Okey, jadi awak unjurkan nombor 4 dan nombor 5. Okey. Okey awak, kita unjurkan nombor 2 naik atas. Bawa nombor 2 naik atas. Okey. Bawa nombor 4 naik atas. Bawa nombor 5 naik atas. Berjumpa dengan garisan 45 darjah. Okey, then awak unjurkan. Okey, ini adalah titik kedua. Okey, di sini. Akan jadi nombor 2. Okey, then awak bawa pula yang ni titik ke-4 tadi. Okey. Then awak bawa lagi. Dia akan jadi titik ke-5. Okey. Nombor 1 tadi, ini kan nombor 1 bawa atas, ini akan jadi nombor 1. Okey. Ni adalah bawa 2 dan 3 lah. Dia akan jadi 2 dan 3. Okey, then kita unjurkan ke bawah. Okey. Bawa dia turun. Nombor 2 dengan nombor 3 bawa turun. Jumpakan dengan nombor 3, nombor 2 dan nombor 3 dari sisi. Ni akan jadi 2 dan 3. Okey. Dan kita bawa turun pula nombor 4. Jumpakan dengan nombor 4 dari sisi. Okey, ini akan jadi nombor 4. Okey. Bawa turun pula nombor 5. Jumpakan dengan nombor 5 dari sisi. Okey, itu akan jadi nombor 5. Okey, then last sekali adalah nombor 1.
Awak turun nombor 1, dia akan berada di situlah, exactly there. Okey. So, disebabkan dia simetri, belah kiri dan belah kanan sama, jadi makanya kita dah dapat satu lengkung di sini. Okey, awak boleh gunakan flexible curve ataupun French curve. Okey, contohnya saya gunakan French curve, makanya okey, kita cari mana yang kena. Okey, titik tu semua dah kena, jadi kita buat lengkung. Jangan lupa sambung garisan yang putus ni. Okey, kat sini ada markah ya. Okay, sambungkan dia. Kat atas pun sama. Sambungkan dia. Okey, so kita punya objek yang lengkung ni lah dah siap soalan kedua.